Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idzni min syarri nafsi, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, sidang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah SWT. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur pada Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadil, Ustaz kita Masya Allah, yang mengadakan satu program, dan bahkan beliau merupakan murabbi yang mengajar Al-Quran Masya Allah daripada seluruh Nusantara yang mengikuti beliau di alam maya Masya Allah. Dan semua bermanfaat ni tuan-tuan yang mulia. Mungkin di dunia tuan-tuan tak nampak kelebihan baca Al-Quran, tapi di akhirat nanti tuan-tuan akan nampak. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik umat Nabi ni ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu sedang pendengar dan rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Menjawab pertanyaan Al-Fadil tadi masya-Allah mengenai tentang ibrah Isra wal Mi'raj yang kita boleh terapkan dalam kehidupan keluarga kita sehari-hari. Baik. Tuan-tuan, kebiasaannya orang akan cerita tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Namun pada malam ini kita nak ambil ibrah daripada Isra wal Mi'raj supaya dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga kita. Baik, tuan-tuan, dalam ulumul Quran, kalau kita belajar, maka kita akan dapati bagaimana ulama menyatakan bahawa kalau Allah Ta'ala nak cerita satu peristiwa yang hebat dalam satu surah, maka Allah Ta'ala akan mulakan surah itu dengan memuji Allah ataupun dengan tanzih ataupun tasbih pada Allah Jalla wa'ala. Contohnya dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala dengan Alhamdulillah. Maka ulama kata itu menunjukkan bahawa dalam surah tersebut ada kisah besar kalau nak cerita. Dalam surah Isra, Allah Ta'ala mula dengan memuji Allah. Subhanalladzi asra, maha suci Tuhan. Sucinya Allah Ta'ala itu daripada apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, Subhanallah amma yusyrikun, daripada apa yang disyiriki oleh manusia. Kata Allah ada anak, ada isteri dan sebagainya. Subhanallah amma yasifun, dan juga apa yang disifatkan oleh manusia. Yang kata Allah macam-macam kan. Dan apa-apa kata yang dia kata kepada Allah ni, manusia Allah daripada apa yang disifatkan. Allah memulakan dengan memuji Allah dengan tanzih. Subhanalladzi asra, maksudnya yang telah memperjalankan hamba-Nya. Di sini kita dapati bahawa bukanlah baginda itu jalan sendiri. Ini yang disebut oleh orientalis dan juga pihak Quraisy dulu. Mereka kata satu perkara yang tak logik. Bagaimana seorang manusia biasa boleh pergi ke Aqsa, lebih kurang 1,500 kilo, tuan-tuan, daripada Mekah. Kemudian naik ke langit bertemu Allah, turun balik ke Mekah dalam keadaan tempat tidur masih panas. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri telah menyebutkan dan menafikan dakwah mereka. Subhanalladzi asra, maksudnya yang telah memperjalankan hamba-Nya. Memperjalankan, siapa yang jalankan? Allah Ta'ala. Maka bila Allah Ta'ala jalankan, kata ulama, tak mustahil bagi Allah. Dan tuan-tuan, tok guru dulu suka bagi tamsil ataupun permisalan contoh tentang seekor semut. Satu orang berada ni, dia pergi Jakarta contohnya, dan dia telah menginap di sebuah hotel. Bila nak balik, tuan-tuan, semut dekat hotel Jakarta tu telah masuk dalam beg dia. Dan dia pun terbang pulang ke Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur, balik rumah, dia buka beg, semut pun keluar. Katalah rumah dekat mana? Dekat Bangi. Dekat Bangi tu semut tu keluar, berjalan dekat dinding rumah dia. Semut Bangi, semut KL lah kan. Dia pun tanya, tuan daripada mana ni? Tak biasa nampak pun kat Bangi. Dia pun kata, saya daripada Jakarta, Pak. Semut tu kata, semut Jakarta takkan cakap KL kan, cakap Jakarta lah. Dia kata, tak mungkinlah kamu daripada Jakarta. Malik Maidin pun redah sedap Inggeris saya berenang. Ini Selat Melaka, Masya Allah. Dia kata, saya bukan datang sendiri, tapi saya masuk dekat dalam beg tuan rumah ni, dan dialah yang telah bawa saya ke sini. Jadi ulama bagi tamsil sebegitu, menunjukkan bahawa Nabi ni bukan datang, bukan pergi sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Baik. Seterusnya Allah menyambung ayat itu dengan Subhanalladzi asra bi'abdi, hamba-Nya. Ini ibrah yang saya nak bawa pada malam ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut Nabi dengan panggilan hamba, abdi. Di sini kita dapati bahawa ada khitab di sana. Dalam ilmu tafsir kita belajar, dia ada khitab, yang mana penjelasan ataupun apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dalam perkataan ataupun ayat tersebut. Baik, khitab dalam abdi ni, tuan-tuan, bukanlah seperti yang didakwakan. Ada setengah orang kata, tengok dalam ayat ni Allah Ta'ala panggil Nabi pun hamba. Kita ni siapa? Allah panggil Nabi pun hamba. Nabi yang Nabi tu hamba. Sebenarnya khitabnya bukan begitu. Ulama kata khitab di sini adalah Allah Ta'ala nak beritahu bahawa
Nabi itulah sifat satu hamba yang sebenar. Jadi kata ulama, seluruh perilaku Nabi, seluruh sunnah Nabi, daripada segi surah ni apa? Luaran Nabi, daripada hujung rambut sampai hujung kaki Nabi SAW adalah sifat satu hamba yang beradab di atas muka bumi Tuhan. Sirah, apa dia sirah? Perjalanan hidup Nabi. Daripada Nabi bangun tidur, apa Nabi buat sampai Nabi tidur semula. Itulah adab satu orang hamba beradab di hadapan Tuhan. Dan juga sarirah, fikir rungsing Nabi terhadap umat. Ini dalam mengajak manusia pada Allah. Itulah adab satu orang hamba di hadapan Tuhan. Maka tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah, kalau kita nak jadi hamba Allah, kita kena bawa kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Bawa sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Hari ini tuan-tuan, kita mengaku kita hamba Allah bila? Waktu time sedekah RM5. Tulis kat borang Ustaz Allah. Hamba Allah. RM10 hamba Allah. Naik 100 baru tulis nama. 100,000 buat mock check. Tuan-tuan yang mula, ulama kata hamba Allah yang sebenar ni bila dia bawa kehidupan Nabi dalam kehidupan dia. Sunnah Nabi diterapkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Maka ini membawa sifat hamba. Contohnya, dia makan dengan cara Nabi. Yang ni kena belajar tuan-tuan, Masya Allah. Ada kitab-kitab yang ulama karang seperti Syama'il Muhammadiyah, Kitabul Adab, antara kitab yang muzakarah adab yang terkenal, Kitabul Adab yang dikarang oleh Habib Muhammad Amin Al-Madani, satu ulama muda di Madinah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab-kitab tersebut diceritakan bagaimana sunnah kehidupan seharian baginda. Yang kalau kita praktikkan dalam kehidupan kita, itulah adab satu orang hamba beradab di hadapan Tuhan. Cara makan Nabi contohnya, Masya Allah. Baginda Nabi SAW makan dengan tangan kanan. Itu adab satu orang hamba makan di atas muka bumi Tuhan. Makan dengan memulakan membaca Bismillah. Dalam hadis lain menyebutkan Bismillah wa barakatillah. Makan dengan berjemaah. Makan dengan duduk di bawah, Masya Allah. Basuh tangan sebelum makan. Nampak makanan, baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Semua ini tuan-tuan yang mulia ialah adab satu orang hamba makan di atas muka bumi Tuhan. Kalau nak jadi hamba Allah, nak jadi hamba Allah yang sebenar dalam bab makan dengan cara Nabi. Begitu juga tidur, Masya Allah. Tidurlah dengan cara Nabi SAW, maka ada kejayaan. Macam dalam kelas yang diadakan oleh Al-Fadhil Ustaz, Masya Allah, setiap malam ada bacaan Al-Mulk, Masya Allah kan. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, itu amalan yang dibuat oleh baginda. Nabi tidak akan tidur melainkan dengan baca surah Al-Mulk. Dan banyak lagi tuan-tuan yang mulia sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki Nabi, amalan yang Nabi buat. Mungkin kita bukan tak nak pakai serban, tapi kadang-kala segan. Ataupun kadang-kala di tempat kita ni imam selalu datang lambat. Kalau pakai serban, kena tolak jadi imam. Itu antara sebab kita tak berani nak pakai serban. Jadi tuan-tuan, kalau itu masalahnya, pertama tuan-tuan beli dulu serban. Kemudian belajar cara lipat serban. Lipat cara ilmu yang lain adalah ilmu yang lain. Lilit kat kepala, ilmu yang lain pula, Masya Allah. Gantung serban tu kat rumah, nanti malam waktu tahajud pakai. Sekurang-kurangnya dalam hidup kita, kita pernah amalkan sunnah serban, Masya Allah. Siap semayang witir nanti, nak pergi subuh, buka lah serban tu. Sebab takut kena tolak jadi imam tadi kan. Jadi sekurang-kurangnya kita amal dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, bila kita bawa agama, bawa sunnah dalam kehidupan kita dalam rumah tangga, maka keluarga kita akan bahagia. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal dengan amal agama, dengan cara Nabi, beriman pada Allah, Allah Ta'ala akan jamin kebahagiaan dalam kehidupan dia. Walaupun mungkin rumah dia tak besar, walaupun mungkin kereta dia tak mewah, walaupun mungkin gaji dia tak banyak, walaupun mungkin nama dia tak ada di sisi masyarakat, tetapi bawa agama dalam kehidupan, Allah jamin kebahagiaan. Jadi tuan-tuan, kita usahakan. Bahkan ada sunnah-sunnah Nabi yang mana yang telah ditinggalkan oleh umat dalam rumah tangga, Masya Allah. Antaranya apa tuan-tuan? Makan sama-sama. Ini sunnah yang besar. Sehingga ada yang berlaku, bini dah makan dah kat rumah dengan anak-anak, suami penat balik kerja, makan seorang-seorang kat dapur. Okey lagi kalau seorang-seorang. Ada kala ditemani kucing, Masya Allah. Makan kucing kat dapur. Itu antara punca, kata ulama, yang menyebabkan keretakan rumah tangga kita tak perasan. Nampak macam benda kecil. Tapi itu sunnah yang besar, Nabi makan dengan isteri Nabi SAW. Yang kedua, kata ulama, sunnah berumah tangga yang nampak kecil tapi ditinggalkan umat ini, tidur sama-sama. Kadang-kala ada isteri tidur di bilik anak. Ada orang yang mana kadang-kala dia teman anak dia dekat KL ke, suami tinggal kat kampung seorang-seorang.
Maka akhirnya kata ulama telah ditinggalkan sunnah ini. Nabi lah orang yang paling sibuk dalam dakwah tuan-tuan. Nabi pun paling sibuk. Kalau tuan-tuan merasakan saya ni sibuk sangat dakwah ni, tak ada masa ni. Nak tidur dengan bini pun tak ada masa, masya-Allah. Kata ulama, Nabi lah orang paling sibuk dalam dakwah. Nabi pun ada masa untuk tidur dengan isteri. Anak Syekh Sya'rawi rahmatullahi alaih. Syekh Sya'rawi ni satu ulama tafsir yang terkenal di Mesir. Kalau hari Jumaat tu Syekh Sya'rawi masuk TV mengajar tafsir, tuan-tuan, jalan-jalan ni kosong orang duduk tengok TV. Orang tengok dia mengajar tafsir, hebat masya-Allah. Kata anak dia, saya pun tak tahu bila masa ayah saya tidur dengan mak saya, sebab ayah saya terlampau sibuk sangat dengan dakwah. Tapi tahu-tahu je kami dah ada lebih kurang 5-6 beradik. Masya-Allah. Maksudnya ulama menyusun masa mereka. Dan yang ketiga, kata ulama, sunnah yang ditinggalkan dalam rumah tangga yang menjadi asbab, kata ulama, hari ini ramai orang muda bercerai dan sebagainya, adalah tinggalkan mandi sama-sama dengan isteri. Ini sunnah yang besar, tuan-tuan. Sunnah berumah tangga ditinggalkan oleh orang pada hari ini. Jadi tuan-tuan, ibrah yang kita ambil daripada sifat hamba tadi, abdi. Lailan, dan perjalanan itu berlaku pada waktu malam. Dari Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa. Barakna Allah Ta'ala berkati perjalanan tadi. Tempat yang mana di antara Mekah, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah berkati, iaitu di bumi Syam, masya-Allah, Jordan, Syria, Lubnan, Palestin, Allah Ta'ala berkati. Kita tengok apa yang ada di tempat mereka, wattini wazaitun, buah tin dan buah zaitun. Allah Ta'ala berkati tanaman-tanaman mereka, ternakan-ternakan mereka, kaum mereka gemuk-gemuk. Berkat daripada safar perjalanan Nabi SAW dalam Isra. Isra ni jalan di bawah daratan. Mi'raj ini naik ke langit, masya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, Nabi dijemput oleh Allah untuk bertemu dengan Allah kerana Allah nak hiburkan Nabi. Setelah kesedihan demi kesedihan berlaku, janji Allah, inna ma'al usri yusra. Di balik susah pasti ada senang. Sebab itu tuan-tuan, kalau berlaku kesusahan dalam kehidupan, jangan tuan-tuan sedih sangat, sebab janji Allah pasti balik susah pasti ada kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik susah pasti ada kesenangan, tuan-tuan. Setelah susah demi susah Nabi lalui, Khadijatul Kubra wafat pula Abu Talib. Nabi pergi ke Taif dalam mujahadah jalan kaki, masya-Allah, ulama kata naik unta, tapi merentasi bukit demi bukit. Sampai di Taif, tuan-tuan, orang telah hina Nabi, baling batu pada Nabi. Kesusahan demi kesusahan, Allah ganti dengan kegembiraan. Kegembiraan pertama apa dia, tuan-tuan? Allah telah Islamkan Adas, satu orang penjaga ladang anggur, masya-Allah. Kemudian Allah telah Islamkan jin di Wadi Nihlah, dalam perjalanan pulang Nabi langkah berdarah. Dan kemudian Allah telah gembirakan Nabi, Allah Isra'kan baginda. Tuan-tuan, Allah telah Isra'kan baginda dan telah beri perintah salat. Perintah-perintah yang lain, tuan-tuan, apa berlaku, masya-Allah, perintah-perintah yang lain Nabi dapat dengan wahyu. Perintah salat, Allah jemput Nabi, bagi hadiah pada Nabi. Tuan-tuan, kalau kekasih kita ke isteri kita ke merajuk, kan, anak kita merajuk, orang yang kita sayang merajuk, kan, masya-Allah, apa kita buat? Kita bagi hadiah. Allah Ta'ala jemput Nabi dalam keadaan sedih, Allah bagi hadiah kepada baginda, perintah salat. Yang mana, tuan-tuan yang mulia, kata ulama, perintah itu telah menggembira seluruh para sahabat. Sehingga sahabat kata, kalau perintah itu kamu terima 50 waktu pun kami sedia nak buat, kerana iman yang daripada mereka. Namun Allah Ta'ala beri kemuliaan pada umat ini, 50 waktu dikurangkan 5 waktu. Hanya, kata ulama, dikurangkan waktu sahaja. Pahala 50 waktu tak pernah dikurangkan oleh Allah. Umat ini semain 5 waktu, kata ulama, pahala dapat 50 waktu, masya-Allah. Tuan-tuan yang diberkati Allah, Nabi beritahu dalam hadis, lebih mafhum, as-salat imanuddin, salat ni tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin, didikan salat, didikan agama. Man tarakaha faqad hadamaddin, tinggal salat lah runtuhkan agama. Maka usaha ataupun kerja mengajak orang pada salat, ibu-ibu kerja anak bangun salat, masya-Allah, ini kerja yang besar, kerja untuk dirikan agama. Kerana hari ini kita merasakan Amerika, Israel ni beruntuk agama. Ulama kata mereka perosak agama. Peruntuk agama siapa dia? Orang yang mana dalam keluarga kita tinggalkan salat. Nabi sebut man tarakaha faqad hadamaddin, tinggal salat runtuhkan agama. Maka jangan biarkan, tuan-tuan yang mulia, pujuk anak kita, pujuk keluarga kita, jiran tangga kita, ajak mereka kepada salat, masya-Allah. Kenapa, tuan-tuan yang mulia? Kerana dengan salat agama akan tertegak dan Allah Ta'ala akan pelihara daripada melakukan perkara yang fahsyak dan munkar. Inna salat tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tuan-tuan yang terakhir, apa dia, tuan-tuan, masya-Allah, satu orang ibu di Mekah bertemu dengan almarhum Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, satu ulama yang sangat besar di Mekah. Dan dia telah tanya Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullah, dia kata, Abuya, saya ada anak, kejut subuh susah, kan, kejut susah,
Goncang-goncang pun tak nak bangun. Apa yang perlu saya buat untuk bangunkan dia subuh? Kata Abu Yasir Al-Maliki rahimahullah, wahai ibu, kalau rumah ibu terbakar, apa yang ibu akan buat bila tengok anak ibu tengah tidur? Ibu akan pergi tinggalkan dia ke? Atau ibu akan buat apa? Dia kata, saya akan kejut dia betul-betul. Kalau dia tak bangun, saya akan seret dia, ataupun saya akan jirus dia, ataupun saya akan dukung dia lari keluar supaya dia tak terbakar dekat dalam rumah. Wahai ibu, untuk api dunia ibu bersungguh-sungguh untuk bangunkan dia. Ini kan pula untuk api neraka yang beribu kali ganda lebih panas daripada api dunia. Lebih-lebih lagi ibu kena sungguh-sungguh bangunkan dia. Buatlah apa cara sekalipun, bahkan lebih daripada selamatkan anak daripada terbakar di rumah tadi, lebih daripada itu ibu kena bangunkan dia. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan Allah SWT, maka kita usahakan. Dan juga satu orang telah bertanya kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata, Syekh, jiran-jiran saya ni tak pergi surau, tak pergi masjid, apa hukum dia? Haram ke, kafir ke, masuk neraka ke? Apa hukum dia tanya? Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama yang besar di Mesir, Syekhul Azhar. Dia kata apa? Dia kata hukumnya adalah, dia menanti ni, orang ni menanti, apa hukum ni? Haram ke, masuk neraka ke, munafik ke, kafir kan? Tahu nak hukum orang je kan? Syekh Muhammad Ghazali kata apa? Hukumnya adalah kamu kena pergi rumah mereka, rumah ke rumah, pimpin tangan mereka, pujuk mereka, ajak pergi masjid. Masya Allah. Dia tuan-tuan, moga Allah terima kita semua insya-Allah. InsyaAllah. Subhanallah. Ringkas padat. Subhanallah. Okay, Alhamdulillah, tuan-tuan puan, poin penting. Ramai yang tulis, Ustaz, untuk maklumat, ramai yang tulis poin-poin dekat dalam komen. Subhanallah. Masya-Allah. Alhamdulillah, kalangan kita kebanyakannya ibu-ibu, kakak-kakak, majoriti yang ada, insya-Allah. Mudah-mudahan kita nak ambil ibrah yang utamanya di dalam peristiwa Isra Mi'raj, iaitu bagaimana kita nak bangunkan agama dalam keluarga kita dengan kita pastikan ahli keluarga kita solat. Kita pastikan pasangan kita solat, anak-anak kita solat, kita jaga solat, insya-Allah. Kita nak pastikan supaya kita boleh berjaya di dunia dan di akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un, insya-Allah. Jadi sebelum kita nak masuk ke round yang kedua, insya-Allah, tuan-tuan puan-puan boleh tengok komen sahabat-sahabat kita yang ada. Kita bagi masa sekejap kepada kita punya pengelola untuk sebentar, dan kita bagi Ustaz akan rehat sekejap. InsyaAllah, jika ada apa-apa sebarang soalan boleh tulis di dalam komen. InsyaAllah kita punya admin boleh tengok untuk tengok soalan tuan-tuan perempuan. InsyaAllah di samping kita boleh share kan. Terima kasih banyak-banyak pada yang dah share. Saya doakan semoga dimurahkan rezeki, dilipat kali gandakan pahala insyaAllah. Amin ya rabbal alamin insyaAllah. Ayu, awak nak buat apa tu? Saya sebenarnya dah lama tak mengaji Al-Quran. Tapi apa yang tak punya? Jangan risau, kalau boleh mengaji Tenten kan ada. Mengaji Tenten? Macam biasa dengar. Yang Ustaz Firdaus tu ke? Yang ada kelas mengaji percuma tu, pagi, petang, malam. Bukan itu sahaja, ada juga kelas bimbingan eksklusif dari asas sampai pandai. Sembang pasal family mengaji Tenten ke tu? Rugi tahu tak join. Ustaz Firdaus pula punya ajar macam-macam kelas ada. Kelas asas, kelas tajwid, kelas talaki, kelas percuma pun ada tau. Yang takut belajar tajwid pun dah dapat baca Al-Quran dengan baik. Tunggu apa lagi? Jom sertai family mengaji Tenten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tunggu lagi? Kata ulama, orang yang tidak membaca Al-Quran bukan kerana dia tak ada masa baca Al-Quran, bukan kerana dia tak pandai baca Al-Quran, bukan kerana dia tak nak baca Al-Quran, tetapi paling ditakuti adalah takut-takut Allah tak nak dengar dia membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan daripada golongan yang seperti yang disebutkan tadi. Jadi sempena bulan Ramadan yang nak dekat ni, apa kata kita jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling terbaik sepanjang hidup kita. Andai kata Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Kerana apa? Ramai saudara mara kita, kenalan kita yang bersama-sama kita Ramadan tahun-tahun sebelum ni, tetapi ada yang tidak bersama dengan kita. Dan insya-Allah kita niat kita kubur, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi pemberi syafaat kita di padang mahsyar. Jom pakat-pakat daftar, ajak kawan-kawan, ajak family, jom kita daftar kelas untuk persediaan bulan Ramadan terbaik.
Subhanallah, Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan, kami yakin di sini pasti yang ada bersama-sama teringin nak bertemu bulan Ramadan ni, teringin nak bulan Ramadan nak khatam Al-Quran. Sebab kita tak tahu Al-Quran bulan Ramadan ni pasti. Ramadan ni pasti tiap-tiap tahun akan datang. Tetapi belum tentu lagi kita pasti. Allah. Jadi sebelum kita khatam, apa kata kita usaha untuk khatam, insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah kepada yang nak daftar untuk kita punya kelas asas ataupun tajwid pengambilan baru, dan insya-Allah alhamdulillah untuk kelas ni Allah izinkan saya sendiri yang akan bersama dengan tuan-tuan perempuan. Kalau ada kenalan, family ataupun kawan-kawan yang nak belajar Al-Quran mulai pada asas, alif bata ataupun nak kelas tajwid secara online dengan cara tertutup, boleh tekan pikom di bawah insya-Allah. Dan untuk makluman, hari ini kita buka kepada tajaan bagi tuan-tuan perempuan yang ada rezeki lebih, yang ingin menaja ataupun ingin menyumbang, dan insya-Allah dengan sumbangan tuan-tuan perempuan kita hadiahkan 5 cenderahati utama yang ada dalam poster. Kalau tuan-tuan perempuan nak menyumbang, nak bersama-sama, kongsi rezeki, boleh tekan di komen di bawah insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak round yang kedua insya-Allah. 2 round pendek tapi dia long run. Long run insya-Allah. Okey. Jadi round yang kedua, kita biasa sebut tentang persediaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi sedangkan ulama-ulama dulu bukan hanya nak Ramadan je dah ready, tapi Rejab, Sya'ban, Ramadan dah ready dah. Jadi lagi beberapa hari saja lagi kita nak masuk bulan Sya'ban, yang mana bulan boleh dikatakan nak masuk dia 2 ke 3 dah Ustaz. Jadi apa perkara yang kita boleh ready kan? Paling tak ada pun kalau kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua. Paling tak ada kalau kita tak buat benda besar, kita tak tinggalkan benda kecil, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz. Baik tuan-tuan, tadi Ustaz sebut pepatah Arab tu yang mana la tatrukulluhu wa la yadrujulluhu. Tak boleh tinggal semua, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Masya-Allah, tu pepatah Arab yang sangat-sangat masya-Allah bermanfaat sebenarnya. Kadang-kadang orang kita tak boleh buatlah, tak payah buatlah terus. Kan? Sebenarnya tidak. Baik tuan-tuan, sebenarnya lebih kurang dalam 31 hari lagi tuan-tuan, kita akan bertemu dengan Ramadan. Seperti Ustaz cakap, Ramadan tiap-tiap tahun akan datang insya-Allah. Cuma kita belum tahu lagi dapat bertemu Ramadan ataupun tidak. Perkataan dalam bulan Sya'ban berlaku tuan. Peristiwa pertukaran kiblat daripada Masjidil Aqsa, tadi baru cerita Masjidil Aqsa Isra Mi'raj. Kesinambungan dia masuk pula bulan Sya'ban ni masya-Allah. Berlaku tuan pada 15 Sya'ban ulama, berlaku pertukaran kiblat. Min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Tukar kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram, tempat yang Nabi suka, masya-Allah. Tuan-tuan, dalam bulan Sya'ban juga turunnya perintah apa? Selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia ada perintah, jadi apa yang amal kat situ. Yang mana perintah Allah dalam Quran ni, kalau kita belajar dalam ulumul Quran, ada perintah Allah yang kita kena buat bila? Selepas itu. Ada perintah Allah yang kita kena buat masa itu juga. Contohnya, kita baca Izaja kan? Ayat terakhir dia apa? Fasabbih, bertasbihlah. Dalam ulumul Quran kata dalam hati kena sebut subhanallah, bihamdi rabb, dan mujilah Allah, dalam hati kena sebut alhamdulillah. Wastaghfir, minta ampun pada Allah, istighfar pada Allah, terus dalam hati sebut astaghfirullah. Ni tuan-tuan, itu perintah Allah yang mana ada perintah dalam Quran ni kena buat masa tu juga. Seperti perintah solat, Allah beritahu apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Bila sebut sallu je, perintah Allah untuk selawat, maka dalam hati terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini tuan-tuan. Baik, banyak peristiwa berlaku dalam bulan Sya'ban. Dan tuan-tuan yang mulia, bulan Sya'ban ini kata ulama tidak kurang hebatnya seperti mana bulan Rejab. Bulan Sya'ban ni kata ulama adalah bulan yang mana masya-Allah berlaku beberapa peristiwa, dan bulan Sya'ban merupakan bulan yang mana kita menghitung hari untuk memasuki Ramadan yang mulia. Jadi itu ayah-ayah, ibu-ibu yang mana sedang mendengar, usahakanlah untuk bagaimana daripada bulan Sya'ban ini kita dah menyusun plan kita untuk menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Niatul mu'min khairun min amali. Niat orang mukmin lebih baik daripada amal dia. Bayangkan kalau ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan, abang-abang, kakak-kakak
yang telah menyusun jadual untuk masuki Ramadan tiba-tiba meninggal dunia 29 Syaban. Seluruh perancangan yang ayah-ayah ibu-ibu rancang tadi semua dapat pahala, masya-Allah. Allah terima dah niat tu. Dan kita merancang, kata ulama, dengan rancangan-rancangan yang mana kata ulama rancangan yang baik. Baik. Banyak amalan yang kita boleh buat dalam Ramadan, tetapi banyak kita tertinggal sehingga habis je Ramadan masuk Syawal, Allah lupa nak buat tu, lupa nak buat ni. Kenapa tuan-tuan bila? Kerana tidak ada persediaan. Maka sebab itu ayah-ayah ibu-ibu sedang pendengar dirahmati Allah, kita kena buat persediaan, masya-Allah. Baik, yang pertama kata ulama, ulama Syekh dalam dakwah dia menyebutkan bahawa daripada Rejab lagi kita kena usahakan apa tuan-tuan? Kena usahakan menghidupkan bacaan hadis tentang Ramadan di rumah. Daripada Rejab lagi, masya-Allah. Berilah kitab-kitab hadis tentang fadilat Ramadan ataupun hadis-hadis Ramadan, masya-Allah. Ada kitab yang mana masya-Allah sedang masyhur, masya-Allah kan. Artis-artis pun baca kat rumah sekarang, masya-Allah. Dalam beberapa bulan lepas kita tengok dalam live, ada artis nama Nilofa. Dia pun baca kitab tentang fadilat Ramadan, masya-Allah. Dalam kitab Fadilul Amal. Dan juga tuan-tuan, masya-Allah, baru-baru ni kita tengok Abang Nabil kita, masya-Allah. Pun juga masya-Allah, dia baca kitab yang sama, masya-Allah, yang mana dibeli dan dibagi ke orang artis dia yang lain. Kenapa tuan-tuan, masya-Allah, bila kita baca tentang hadis-hadis Ramadan, contohnya dalam kitab Fadilul Ramadan tersebut, katalah satu hari ayah-ayah ibu-ibu planning satu hadis dia baca. Jangan berat-berat sangat. Jangan berat-berat sangat. Ulama kata kalau nak baca hadis kat rumah ni pun maksimal pun setengah jam dengan keluarga. Sebab untuk perkara agama ni kita tak mampu nak tampung lama-lama. Hindustan 3 jam tak rasa, tuan-tuan. Habis dah. Ya Allah, rasa macam 2 minit je. Tengok muka Syarhan kan, 2 minit je rasa. Tapi hadis ni tuan-tuan, masya-Allah, kata ulama, setengah jam tu dah maksimal dah untuk kita, masya-Allah, ulama kata. Dan kesan dia, kata ulama, sudah cukup luar biasa dah untuk kita, setengah jam. Kalau Quran satu bahagian yang lain, ni hadis setengah jam baca. Dan kita bacalah hadis-hadis yang mana yang mudah dibaca untuk orang awam. Kalau kita ustaz, kita masyayikh, kita ulama, kita boleh baca Sahih Bukhari, itu satu perkara yang sangat baik. Kerana kita boleh syarah sendiri. Kita orang alim. Tapi kalau kita orang awam, awami, orang biasa, maka kita baca hadis fadilat Ramadan, satu hari satu hadis. Kita planning. Katalah lepas subuh ataupun lepas isyak, ayah-ayah ibu-ibu planning. Kumpul di keluarga semua baca satu hadis. Kalau dalam kitab fadilat apa nama? Fadilat amal tu ada macam-macam fadilat. Fadilat salat, fadilat zikir, kisah-kisah sahabat. Tapi dalam Rejab, Syaban, Ramadan, kata ulama baca fadilat Ramadan. Baca di rumah dan di surau, tuan-tuan. Tuan-tuan beli kitab tu, letak kat surau satu. Baca kat surau juga, masya-Allah, supaya imam boleh baca, satu surau boleh dengar. Satu hari satu hadis, dan orang surau pun boleh planning untuk bagaimana mereka merancang Ramadan mereka dengan amal-amal yang terbaik. Baik. Jadi tuan-tuan, dengan buat bacaan hadis kat rumah, maka apa berlaku? Seperti mana kita semua maklum bahawa majlis ilmu taman-taman syurga. Maka kita mewujudkan taman syurga dalam rumah kita. Dan malaikat akan bertindan-tindan. Kita dengar kalau majlis ilmu ada, maka malaikat akan bertindan-tindan. Begitu tuan-tuan yang mulia, walaupun kita tak nampak, tetapi pasti bila majlis ilmu diadakan, maka malaikat tuan-tuan yang mulia, malaikat membawa rahmat datang bertindan-tindan dalam rumah kita. Bayangkan betapa barakahnya rumah tangga yang dibacakan hadis, kerana malaikat datang berhimpun dalam rumah dia. Dan tuan-tuan, dengan berkat bacaan hadis di rumah kita akan menyebabkan hati anak kita jadi lembut. Hati anak kita, hati isteri kita akan jadi lembut, hati suami kita akan jadi lembut. Lagi-lagi kalau keluarga kita ada yang pandang baran, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak pukul, sikit-sikit nak cekik kan, nak mengamuk je, masya-Allah. Dengan buat bacaan hadis, masya-Allah, walaupun mungkin hari pertama buat 2 orang je nak duduk, tapi lama kelamaan insya-Allah kita buat dengan istiqamah di tempat yang sama, di waktu yang sama. Tuan-tuan cari waktu yang sama, di tempat yang sama, dan baca kalau boleh mulakan dengan satu hadis je, jangan tak banyak-banyak. Insya-Allah tuan-tuan akan tengok kesan. Kesan ni sangat-sangat baik. Dalam rumah tangga kita, keluarga kita akan berlaku perubahan bila mana bacaan hadis dibuat. Tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan tuan-tuan dalam Syaban ni. Nak masuk Syaban ni, kita mulakan dalam Syaban. Berterusan sampai habis Ramadan. Nanti habis Ramadan kita baca pula. Kata ulama kalau masuk bulan Syawal baca fadilat apa? Fadilat haji. Ada kitab namanya Fadilat Haji. Kenapa? Kerana dah menghampiri dengan bulan haji. Dah dekat bulan haji, maka akan ada kegairahan, keinginan, akan rasa rindu nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, masya-Allah. Ini yang perlu diwujudkan dalam hati keluarga kita, masya-Allah. Supaya mereka ada isti'dad, kesediaan untuk membuat perancangan untuk pergi ke Mekah.
Tuan-tuan perempuan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan bacaan hadis yang kita buat dalam rumah tangga kita, Allah akan turunkan apa dia tuan-tuan? 3 perkara. Pertama, Allah akan turunkan rahmat. Dengan rahmat yang turun, kita hidup berkasih sayang. Hari ini sebab benda kecil tuan-tuan orang bergaduh, masya-Allah. Benda kecil je bergaduh satu keluarga. Tom yam je punca silap masak. Nampak macam tom yam, rasa singgang. Tapi tuan-tuan sebabkan tak ada rahmat bergaduh. Tapi kalau ada rahmat dalam rumah tangga, suami akan cakap, ya Allah, yang kedai pun tak boleh buat tom yam 2 rasa. Tom yam rasa singgang, masya-Allah. Tapi tak ada rahmat, benda kecil bergaduh. Allah akan turunkan yang kedua, keberkatan. Dengan bacaan hadis kat rumah kita baca, dengan amalan ta'lim, Allah akan turunkan keberkatan, keperluan kita akan dicukupkan oleh Allah. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan turunkan apa? Sakinah, ketenangan. Hari ni serabut balik rumah, tak tenang. Tengok muka bini, nampak muka nak duit. Tengok muka anak, ni pun muka nak duit. Serabut. Akhirnya duduk kedai mamak 8 jam, tengok muka mamak baru tenang. Sebab apa? Tak ada sakinah dalam rumah tangga. Tuan ni bagi Allah Subhanahu Taala, dengan bacaan hadis Allah akan wujudkan sakinah, ketenangan dalam rumah tangga kita. Tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, rumah paling kecil dalam dunia rumah Nabi. Nabi punya rumah paling kecil, tapi keluarga Nabi paling bahagia. Tuan-tuan, rumah kita besar, kenapa tak bahagia? Kerana kata ulama, malaikat pun menjauhi rumah kita. Maka kita wujudkan bacaan hadis, Allah Taala akan beri rahmat, keberkatan dan sakinah. Dan dengan bacaan hadis juga kata ulama akan mencahayakan hati anak-anak kita, hati isteri kita, hati suami kita, hati keluarga kita. Anak-anak pergi sekolah hari ni, belajar matematik tak faham, belajar sains tak faham, exam dah ambil 5 botol. Ismis minda 15 botol. Siapa orang tu kata jadi ejen agak banyak sangat dah ambil. Tapi tuan-tuan bila kenapa tak faham-faham? Kerana hati anak kita tak terang. Kenapa tak terang? Kerana kata ulama, walaupun anak kita tengok cerita kartun Upin Ipin, tapi iklan yang menemani cerita Upin Ipin tu, selingan-selingan itu, iklan sempo, yang mana iklan sempo tak pernah pakai purdah. Masalah menggelakkan hati anak-anak kita. Lalu lebuh raya, sepanjang lebuh raya ada wanita-wanita yang mana tak tutup aurat, menggelakkan hati anak kita. Maka nak cuci tu kata Imam Ghazali dengan bacaan hadis. Hati orang Islam 3 hari tak dengar hadis kata Imam Ghazali akan jadi keras. Maka nak lembutkan hati dengan bacaan hadis Nabi, kata-kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kita suka dengar ceramah, kita suka dengar kuliah, ustaz-ustaz yang bagi kuliah, ustaz-ustaz yang bagi ceramah, kita suka dengar. Tapi ta'lim bacaan hadis ini Nabi bagi kita ceramah. Kita bacakan sabdaan Nabi yang ada nur, ada cahaya. Nur Allah, nur Nabi, nur hadis, nur Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perancangan yang perlu kita buat mulai pada hari ini, malam ni, kita plan dengan suami kita, dengan isteri kita, bila kita nak mula bacaan hadis. Tuan-tuan boleh beli kitab Fadilah Amal di kedai-kedai, kedai kitab, masya-Allah, ataupun boleh beli di Shopee, masya-Allah. Sekarang ni tuan-tuan, bulan Ramadan banyak orang beli kitab untuk baca di rumah, masya-Allah. Dan tuan-tuan yang mulia, yang kedua, kita buat perancangan. Bila kita dah dengar hadis, baru kita nampak, ya Allah, untungnya orang baca Quran bulan Ramadan, untungnya orang bagi makan, orang buka puasa bulan Ramadan. Baru kita dah nampak perancangan apa yang kita nak buat. Maka kita menyusun jadual kita supaya tidak 1 minit pun berlalu, melainkan semua digunakan untuk menyukakan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita akan menyusun. Hari ni kita nak jamu siapa makan. Mungkin tak mampu nak jamu orang surau semua makan. Mungkin kos besar, kita pun PKP dah setahun tak kerja, Masya Allah. Maka kata ulama, kita melihat hadis Nabi dalam kitab Falak Ramadan, ada cerita bagaimana sahabat Nabi mengadu pada baginda, ya Rasulullah, kami tak mampu nak bagi orang makan, bukan sebelum daripada kami ada makanan untuk bagi orang makan. Nabi kan mampu. Nabi beritahu fadilat begitu besar, jamu orang makan, kita dapat pahala 1 hari orang tu punya puasa tanpa mengurangi pahala orang tu. Bayangkan, sahabat kata, kami bukan semua orang kaya. Sahabat Nabi orang yang susah, tak ramai yang kaya. Maka baginda beritahu tentang mudahnya jamu orang makan. Nak bagi orang makan ni bukan semestinya biryani. Macam kita kan, orang Melayu kalau bulan puasa mesti kena murtabak, mesti kena air tebu, mesti kena biryani. Kalau tak ada, macam tak sempurna Ramadan. Kali pertama saya belajar di negara Arab, saya pergi belajar di Jordan. Bulan puasa tuan-tuan yang mulia, dia macam roti, dia macam dorayaki tu, roti letak jam, letak macam kaya tu lah. Bazar Ramadan pun tak ada, murtabak pun tak ada waktu tu, air tebu pun, air tebu ada, air tebu je ada. Jadi rasa macam tak sempurna Ramadan kami tahun tu. Tapi dah lama kelamaan raya kat luar negara ni, puasa kat luar negara dah rasa biasa dah. Ada kurma pun okey dah. Tapi nak bagi tahu mudahnya jamu orang buka, Nabi beritahu apa? Bagilah orang buka puasa makan walaupun sebiji kurma. Walaupun sebiji tamar, bayangkan sebiji tamar, masya-Allah pun dikira. Takkanlah sebiji, tuan-tuan, belilah sepaket, masya-Allah. Bagi orang kan. Lagi-lagi kalau madrasah ataupun masjid, masya-Allah kita sediakan. Kita berlumur-lumur. Sekarang tuan mulia, ada penjualan kurma, masya-Allah. Yang daripada Madinah, masya-Allah, tuan-tuan beli bagi orang. Ustaz, saya bukan tak nak beli, rumah dah banyak kurma. Bukan suruh tuan-tuan
makan untuk tuan-tuan saja, tapi bagi orang, masya-Allah. Gelandangan-gelandangan yang mungkin belum ada lagi kurma. Tilam orang dah bagi. Kan, bantal mungkin orang dah bagi, kurma untuk bagi. Jadi tuan-tuan ambil peluang, masya-Allah. Tuan-tuan orang terawal, bagi kurma ni untuk Ramadan, insya-Allah. Maka dengan rasa gembira dia dapat kurma, tuan-tuan dia bersedia untuk menyambut Ramadan. Jamulah buka puasa walaupun seteguk air. Bayangkan mudah je mau buka puasa. Tuan-tuan tak pernah lagi saya tengok mana-mana orang pergi masjid, katalah dia bawa air satu cawan je. Dia kata imam minum seteguk je, Bilal seteguk, Tok Syiah seteguk. Tak ada, tu kedekut sangat tu. Kurang-kurang satu jak kita bawa, ataupun satu bungkus kita bawa. Berapa ringgit sangat kan. Tuan-tuan yang mulia, masya-Allah. Jamulah orang buka puasa, kata Nabi, walaupun sesisip susu. Maka bila kita melihat dalam bacaan hadis tadi tentang betapa besarnya, beruntungnya orang yang jamu buka puasa, maka kita akan ada perancangan. Hari ni nak jamu siapa buka, hari ni nak bagi siapa buka puasa, masya-Allah. Mungkin jiran sebelah rumah bertukar-tukar lauk, tahaddu tahabbu, bertukar-tukar kan, bagi hadiah, bertambah kasih sayang, masya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, betapa besarnya ganjaran orang yang membaca Al-Quran. Kita akan nampak bila mana dengan hari-hari Nabi tentang Ramadan tadi, maka kita akan melakukan perancangan bila kita nak khatam. Perancangan dibuat. Tuan-tuan yang mulia, ulama kata dua sunnah khatam Quran dalam Ramadan. Satu khatam dalam tarawih, satu khatam dengan bacaan. Satu khatam dalam tarawih, satu khatam dalam bacaan. Tuan-tuan, di masjid-masjid sekarang ni, masya-Allah, majoriti masjid-masjid di Malaysia, Ustaz, masya-Allah, satu hari satu juzuk. Majoriti. Dulu susah, tuan-tuan. Tahun 80-an, masya-Allah, nak jumpa hafiz Quran pun susah. Kalau ada pun tak ramai, sangat sikit. Bahkan ada surah, tuan-tuan, Alam Tarakai pun potong 2. Punya diskaun. Jimat, tempat tak apa banyak surah. Alam Tarakai tu potong 2. Masya-Allah. Tapi sekarang hafiz Quran begitu banyak. Allah Ta'ala buka kan dekat bumi kita ni punya berkat, alhamdulillah, bermula daripada madrasah tahfiz Kubang Bujuk di Terengganu. Yang mana tuan-tuan yang mulia dibawalah Raji dan Masyarakat Allah Ta'ala. Bermula dari situ, sekarang ni beribu madrasah. Madrasah pertama dalam Malaysia adalah Madrasah Kubang Bujuk di Terengganu. Sebab tu imam-imam besar di Malaysia ni kebanyakannya keluaran Kubang Bujuk, Terengganu, masya-Allah. Tuan-tuan, masya-Allah, apa berlaku hari ni, hampir setiap masjid satu hari satu juzuk. Dulu tuan-tuan yang mulia, kalau kita baca panjang pun orang komplain, siapa imam ni, anak siapa ni baca panjang sangat, tutup baca. Sekarang tuan-tuan jadi imam, baca kurang sejuzuk. Siapa imam ni, tak tahfiz ke? Panggillah tahfiz. Apa baca tak habis sejuzuk? Orang komplain pula. Sebab apa? Dah rasa nikmat, tenggelam dalam nikmat dalam tarawih dengan bacaan yang satu juzuk, masya-Allah. Bacaan yang sedap, bacaan yang tartil, masya-Allah. Dan tuan-tuan, kata ulama, dua sunnah, satu dalam tarawih, satu lagi dalam pembacaan sendiri. Jadi perancangan akan dapat dibuat. Masjid-masjid akan buat halaqah-halaqah tadarus. Tuan-tuan mungkin boleh tadarus online dengan ustaz, masya-Allah, boleh belajar, masya-Allah. Dan di rumah juga kita boleh ada perancangan halaqah Quran kita, supaya di rumah kita khatam, dengan ustaz pun kita khatam, di masjid pun kita khatam, kita boleh khatam banyak kali, masya-Allah. Ini usaha yang perlu kita buat. Dan usaha ni Allah Ta'ala pandang. Allah Ta'ala akan tengok usaha kita. Makalah hadis Bukhari sebut, orang yang berusaha untuk tak pandai baca ni, belajar usaha dia akan dapat 2 pahala pula. Sebab apa? Bersungguh-sungguh dalam usaha dia tadi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di Malaysia ni tuan-tuan yang saya tahu lah, mungkin tuan-tuan tahu lebih lagi. Di Malaysia ni, daripada Perlis sampai Johor Bahru, daripada Sabah, Sarawak, yang saya tahu yang baca Quran, maksudnya dia ada bilik dia yang baca lebih daripada sejuzuk, iaitu di Masjid Seri Petaling. Di Masjid Seri Petaling, tuan-tuan, ada bilik, bilik khas, masya-Allah. Yang medan utama tu masjid tu, satu juzuk satu hari, satu malam, ataupun sejuzuk setengah, sebabnya dia akan khatam 27 Ramadan. Bilik belah depan tu, satu malam ada yang 5 juzuk. Akhir Ramadan nanti, bilik qaryah yang belah depan tu, dia satu malam 10 juzuk. 3 malam dia akan habis 30 juzuk, masya-Allah. Tuan-tuan, itu di Malaysia. Yang saya tahu paling tinggi sekali 10 juzuk satu malam. Masya-Allah. Tapi di Indonesia, dulu kami pernah keluar dakwah di sana, di satu kampung namanya Temboro. Temboro itu markas dakwah antara terbesar di Indonesia. Dia punya pelajar 24,000 orang, tuan. Pelajar dia 24,000 orang. Tuan-tuan boleh type di YouTube Kampung Marinah Temboro. 100% wanita dia pakai purdah, makcik-makcik pergi sawah pun pakai purdah. Kampung yang hidup usaha dakwah. Dia ada radio di sendiri pula, radio Islam di sendiri, masya-Allah. Suasana dakwah, pengajian ilmu di mana-mana saja, masya-Allah. Budak kecil-kecil dah hafal Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di Temboro satu malam khatam 30 juzuk. Mana tuan-tuan? 30 juzuk khatam dalam satu malam. 30 malam, 30 kali khatam, subhanallah. Bayangkan satu malam ni kita solat di situ telah sempurna hak satu sunnah yang mana khatam seluruh Quran dalam tarawih. Satu malam dah habis dah. Masya-Allah.
Dan yang lebih memanjatkan lagi tuan-tuan, bukan sahaja yang lebih memanjatkan lagi, bukan sahaja masya-Allah khatam dalam bukan saja dia khatam tiap-tiap malam, bahkan yang lebih memanjatkan lagi adalah masya-Allah yang jadi imam tu orang Malaysia. Dua orang imam dia yang khatam 30 juz tiap malam ni. Pertama Ustaz Anas daripada Melaka, Ustaz Anas bin Rauf daripada Melaka. Satu lagi Ustaz Jaafar daripada Mengkuang Titi, daripada Pening tuan. Dua-dua Malaysia. Dekat Malaysia pun tak ada orang yang lagi mewujudkan khatam Quran tiap-tiap malam. Tapi di Indonesia, imam pun Malaysia, tapi dibuat di Indonesia khatam tiap malam. Jadi tuan-tuan yang boleh usaha, kita dengar kisah-kisah ni apa? Untuk menaikkan jazbah semangat kita supaya kita dapat khatam. Imam Syafi'i rahimahullah, kita dapat tahu dia khatam siang sekali, malam sekali, masya-Allah. Dan khatam sekali dalam tarawih. Bayangkan bagaimana para alim ulama kita menggunakan masa dengan sebaiknya. Dan kita boleh susun masa kita juga tuan-tuan yang mulia untuk qiyamul lail. Qiyamul lail kita, bila mana kita mendengar dia tentang Ramadan, maka kita akan menyusun masa kita untuk qiyamul lail. Bahkan kata ulama, kalau boleh 3 ni usahakanlah tuan-tuan. Jangan tinggal satu hari pun dalam Ramadan, 3 ni jangan tinggal. Apa dia? Pertama, sembahyang Isyak berjemaah. Kerana dalam hadis sebut akan dapat pahala beribadah sebahagian malam, separuh malam. Yang kedua, semayang tarawih bersama imam sehingga tamat. Kalau dalam syarah Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan mufti wilayah dulu, dia kata sehingga imam angkat punggung. Maksudnya ada orang sembahyang tarawih 8 rakaat contoh, kemudian dia tak witir dengan imam, dia balik. Maka dia tak dapat hadis ni, tu hadis Tirmizi. Dia kata mafhum, siapa yang tak tarawih sama imam sehingga selesai hatta yang salif. Hadis tersebut. Maka dia kutibat selalu, dia dapat pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Sebab itu tuan-tuan cuba rancang. Kalau agak-agak tuan-tuan tak mampu nak semayang tarawih 20, tu berlaku khilaf dengan ulama kan. Sebaiknya buat 20 lah. Tak mampu nak buat 20, kata ulama, cari masjid yang buat 8 dan witir dengan mereka sehingga selesai. Nanti malam bangun tahajud, sembahyang taubat, sembahyang tasbih, tak perlu buat witir dah. Sebab la witran fil lail, tak ada 2 witir satu malam. Dan witir dalam Ramadan disunahkan berjemaah. Itu kena faham. Disunahkan berjemaah kata ulama dalam Ramadan saja. Dan tuan-tuan dapat pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Dan yang ketiga, sembahyang subuh berjemaah. Dapat beribadah, dapat pahala beribadah sepanjang malam. Ni 3 ni jangan tinggal tuan. Lebih-lebih lagi lah tuan-tuan yang mulia, kalau kita jadi mukmin sejati, 5 waktu kalau boleh 5 waktu kita jangan tinggal sembahyang berjemaah. 5 waktu tuan-tuan kita kena usahakan bagaimana kita dapat jaga solat berjemaah. Ibu-ibu yang mulia, masya-Allah, kejutlah ayah-ayah, pujuk mereka, rayu mereka, bagaimana mereka masya-Allah dapat solat berjemaah. Sekarang masjid dah buka, suruh-suruh dah buka, masya-Allah, pujuk mereka kan. Isteri yang mana mengajak suami dia, mengajak anak lelaki dia, adik-adik lelaki dia kepada agama, isteri ini seperti isteri Ammar bin Jamuh radhiyallahu anha. Yang mana Ammar bin Jamuh tuan-tuan yang mulia, dia dikecualikan daripada pergi perang Uhud, dia balik rumah. Nabi kecualikan dia sebab dia kakinya tempang. Maka bila dia balik, kawaif dia tak cukup. Maksudnya ada sebab-sebab yang Nabi bagi excuse untuk dia balik. Tapi bini tunggu depan pintu rumah, dia kata, wahai suamiku, aku malu dengan jiran-jiran. Suami jiran-jiran aku semua pergi perang, pergi Uhud, suami aku balik. Mana kalau tak muka? Dipujuk suami dia. Maka suami dia telah doa dan suami telah berjuang di Uhud sehingga syahid. Tuan-tuan, kata ulama, mana-mana isteri yang memujuk suami dia dengan kasih sayang, jangan marah-marah, dengan kasih sayang, dengan percakapan yang baik, pujuk suami, masya-Allah. Pergi ke masjid, sembahyang berjemaah, hidupkan amal agama. Bila tuan-tuan? Mula sekarang lah. Orang beriman ni kata ulama, tempat sembahyang dia ialah di masjid dan surau. Mana-mana pun pergi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Usaha kata tuan yang mulia, mudah-mudahan Allah terima kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan segala amal kita yang kita rancang dalam Sya'ban ini diterima Allah dalam Ramadan nanti. Moga Allah terima kita semua, insya-Allah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Sejam bersama dengan Ustaz Iskandar tak terasa. Bayangkan kalau bersama Ustaz Iskandar seharian, astagfirullah, rasa macam tak terasa juga. Allah. Ustaz, ada soalan, mungkin kita boleh buka soalan ni. Ada yang tak tanya soalan. Sebagai motivasi, apa hukum orang yang dah berusia, dah berumur, baru nak belajar Al-Quran? Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit kata semangat, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ni kitabullah. Al-Quran ni kalamullah. Al-Quran ialah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
bukan sahaja seluruh Al-Quran, bahkan setiap huruf dalam Quran itu ada nur yang tersendiri, kata ulama. Sebab itu dalam hadis sebut, orang yang mana membaca satu huruf, Allah Ta'ala beri 10 hasanah. Tapi kalau dalam Ramadan akan digandakan lagi tuan-tuan, sehingga mendapat pahala fardu. Sunat punya amal akan diganda hingga dapat pahala fardu. Tuan-tuan, dalam riwayat sebut, bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nak menunjukkan bahawa setiap huruf dalam Al-Quran itu ada nur, ada ruh yang tersendiri. Maka sebab itu tuan-tuan, begitu besar fadilat orang yang belajar Al-Quran. Dan sangat beruntung bagi mereka yang masih kecil-kecil lagi, mak telah ajar di Quran, hantar pergi belajar Quran. Bahkan tuan-tuan yang mulia, dulu-dulu biasa kita dengar orang yang mana belajar Quran di rumah-rumah orang ataupun di surau. Dan sistem ini dipanggil sistem maktab. Dan ini dibuat di England tuan-tuan, di Dewsbury, dimulakan oleh satu orang namanya Hafiz Fatih rahmatullah alaih. Kerajaan Negeri Kelantan melalui Yayasan Islam Kelantan telah pergi ke Dewsbury, satu tempat di England, di mana mereka mendapat berita England telah melahirkan 30,000 hafiz Quran, 10,000 ulama yang habis daurah hadis, 8 tahun belajar Sahih Bukhari Muslim, dan keluar dakwah 1 tahun. Tuan-tuan, mereka negara penjajah, negara yang zalim, bunuh ramai orang Islam, rampas negara orang. Tapi daripada negara mereka lahir 30,000 hafiz Quran, 10,000 alim hadis. Bagaimana berlaku? Kerana sistem maktab yang mereka buat, yang mana mereka buat bacaan belajar Quran di surau-surau. Maka budak-budak daripada kecil lagi ada cinta pada masjid, cinta pada surau. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasih, seandainya kita tak ada peluang masa kecil belajar, Allah baru buka pintu hidayah pada kita, ataupun sekarang ni telah dibuka pintu hati kita untuk belajar Quran, maka jangan lepaskan peluang ni, segera untuk belajar. Segera untuk belajar. Apa yang berlaku sebelum ini kita mohon taubat pada Allah, tak perlu cerita dengan orang. Tak perlu beritahu orang, saya ni saya ni dulu tak guna, saya ni dulu mak gian, saya ni dulu kaki arak, saya ni tak habis masa dengan Quran. Tak perlu cerita lama, taubat dengan Allah, ya Allah saya mohon ampun pada engkau. Sekarang Allah telah bagi buku baru kita. Sebab itu tuan-tuan, ulama kata Allah tak tengok permulaan satu orang, Allah tengok ending, perakhiran satu orang. Bahkan filem pun orang suka tengok ending. Ending cerita Hindustan tuan-tuan, kalau hero dia mati, orang India akan bakar panggung-wayang. Kalau tuan-tuan pernah pergi India, orang India yang miskin-miskin, kalau dia minat satu hero, dia akan datang, kumpul duit, menabung, sampai panggung tengok cerita. Kalau hero mati ending, kena bakar panggung. Tuan-tuan, ending kita kalau tak cantik, kena bakar kat akhirat. Tapi sekarang Allah buka taufik pada ayah ibu untuk belajar Quran, satu perkara yang sangat besar. Bahkan khairukum, Nabi kata, sebaik-baik umat Nabi, orang yang belajar Quran. Tak kira usia berapa, sentiasa kita belajar Quran. Bahkan saya sendiri pun masih lagi dalam tempoh belajar, Masya Allah. Sebab masih lagi kita banyak tak tahu. Makin kita belajar, makin banyak rupanya kita tak tahu. Maka sentiasa kita belajar, dan satu perkara yang baik. Dan saya ucapkan tahniah kepada ibu yang mana mungkin merasakan saya sudah tua Ustaz, saya baru nak belajar. Satu perkara yang sangat baik. Mudah-mudahan ia menjadi syafaat untuk kita di akhirat, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Khandai. Minta maaf dah terlebih masa Ustaz. Mudah-mudahan setiap saat tu digandakan, diberikan kebaikan untuk Ustaz di akhirat, untuk sekeluarga, insya-Allah. Amin ya Allah, amin. Seperti yang saya cakap tadi, bidadari dari surga mendambakan Ustaz, insya-Allah. Allah Akbar, amin ya Rab. Ustaz juga, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ustaz, mungkin ada hajat yang minta Ustaz baca doa untuk kami, mudah-mudahan. Boleh, insya-Allah. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله، أنت الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ووعدك ما استطعنا. أعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ولنا ولقريتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا واهدنا وللناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Bersekijil dosa besar kami ya Allah. Dosa kami lakukan di depan atau di belakang manusia ya Allah. Ada dosa kami rasa bukan dosa isi kami, tapi rupa-rupanya dosa isi Engkau. Terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kedua kami ya Allah. Kasihanlah mereka semua. Kasih pada kami waktu kami kecil ya Allah. Di antara kami bapa telah pergi mendahului kami, rahmatilah mereka dalam sana ya Allah. Ya Allah, ampun dosa pasangan kami ya Allah.
Ampun dosa adik-beradik kami ya Allah, anak-anak kami, keluarga kami, jiran tangga kami ya Allah, orang kampung kami ya Allah, guru-guru, alim ulama, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu yang pernah mengajar kami ya Allah, sahabat-sahabat kami yang dekat ataupun yang jauh ya Allah. Siapa saja pernah buat kebaikan pada kami, kamu dosa mereka dan umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandang kebencian dan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau panjangkanlah umur kami ya Allah. Murahkan rezeki kami ya Allah. Sehatkan tubuh badan kami ya Allah. Sembuh rasa penyakit dalam diri kami ya Allah. Dalam seluruh perintah menjadi kehidupan cara baginda sallallahu alaihi wasallam kasih-Mu ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami dan lahir kepada zuriat keturunan kami hingga hari kiamat anak yang soleh solehah, anak yang hafiz hafizah, anak yang alim alimah, anak yang da'i dan juga da'i yang sedang memperjuangkan dan menyebarkan agama Kau ke seluruh dunia seperti sahabat dan juga sahabiah yang mengorbankan diri harta masa mereka untuk agama Kau ya Allah. Ya Allah, jadikan lelaki-lelaki di tanah air kami seperti lelaki Nabi ya Allah. Jadikanlah wanita-wanita tanah air kami seperti wanita-wanita zaman Nabi ya Allah. Jadikanlah anak-anak tanah air kami seperti anak-anak zaman Nabi ya Allah. Jadikanlah rumah-rumah di tanah air kami hidup amalan 24 jam seperti amalan rumah sahabat zaman Nabi ya Allah. Jadikanlah masjid-masjid, surau-surau, musala-musala, madrasah-madrasah hidup amalan 24 jam seperti amalan Masjid Nabawi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikanlah ya Allah seluruh kampung-kampung di tanah air kami ya Allah hidup tenteram dan bahagia, hidup suasana agama, hidup dengan penuh kasih sayang seperti kampung Madinah di zaman hayat Nabi SAW ya Allah. Ya Allah, kami jauh daripada Nabi 1400 tahun ya Allah. Ya Allah, kami datang Madinah, Nabi dah wafat ya Allah. Kami sangat cinta daripada Nabi kami ya Allah. Ya Allah, kami cuba dengar kisah Nabi daripada ulama kami ya Allah. Kerana cinta pada Nabi lah kami belajar ya Allah, untuk ikut Nabi ya Allah, untuk amal sunnah Nabi, untuk belajar buat dakwah ya Allah. Ya Allah, kau bimbinglah kami, kau jangan palingkan kami setelah kau beri petunjuk pada kami ya Allah. Ya Allah, kami sangat cinta pada Nabi kami ya Allah. Hampir 1 tahun ya Allah kami tak sampai ke bumi Madinah ya Allah. Kau bukalah balik kembali jalan-jalan untuk kami sampai ke tanah suci ya Allah. Kami sangat rindu ya Allah, hantar rezeki kami sebanyak-banyaknya ke Mekah Madinah ya Allah. Bahkan Kau pilihlah kami ya Allah untuk syahid di kota Madinah ya Allah. Ya Allah, Kau terimalah kami ya Allah. Jangan Kau tolak kami, beri hidayah pada kami ya Allah, untuk menteri seluruh perintah-Mu, meninggal larangan-Mu ya Allah. Beri isteri kami ya Allah, anak-anak kami dan seluruh umat seluruh alam ya Allah. Di mana saja tempat matahari sampai kau hidayah pada umat ni ya Allah. Dan tiba rezeki kami seluruh dunia agar kami dapat pergi bergerak untuk bawa manusia kepada Engkau ya Allah. Di mana saja ya Allah tempat ada manusia, Engkau hantarlah kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah hantar para sahabat ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah umat ini seperti zaman kegemilangan Nabi SAW ya Allah. Selamatkanlah umat Islam daripada pinggir kemurtadan dan daripada pinggir neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Anda hidup baik bagi kami, hidupkan kami dengan kami beriman dan bertakwa padamu ya Allah. Anda mati baik bagi kami ya Allah. Syahidkanlah kami di jalan-Mu ya Allah. Matikanlah kami di kota Madinah, di bumi Nabi-Mu ya Allah. Matikanlah kami dengan lantang berani mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, Anda di atas kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Yang ada masalah dia ya Allah, yang ada hutang sehutang piutang dia ya Allah, yang lemah kau kuatkan dia ya Allah, yang belum ketemu jodoh temukan jodoh dia ya Allah, yang belum punya zuriat kena dia zuriat ya Allah, yang lemah kau kuatkan dia ya Allah, yang punya telah hajat dia ya Allah. Ya Allah, bantu jemaah-jemaah dakwah yang sedang bergerak di seluruh dunia ya Allah, yang sedang bergerak untuk bawa manusia kepada Engkau. Allah, bantu mereka, sebenarkan hajat mereka, dan bantulah mereka, pelihara mereka daripada segala kezaliman manusia ya Allah. Hancurlah segala kaki-kaki yang melangkah untuk batil dan kemaksiatan ya Allah. Tutuplah segala pintu-pintu maksiat di seluruh dunia ya Allah. Allah, bantulah keluarga-keluarga yang tinggalkan termasuk kerja agama ya Allah. Bantulah umat Islam di seluruh dunia, Palestin, di Syria, di Rohingya, mereka umat Islam, mereka saudara kami ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Ya Allah, yang terakhir kami minta apa-apa saja Nabi minta kebaikan untuk kami, itu kami minta. Apa-apa saja keburukan Nabi minta jauhkan daripada kami, itu kami minta. Kau maha mendengar, terima doa kami. Mudahkanlah segala maut kami dan syahidkanlah, terimalah kami semua ya Allah di akhirat nanti ya Allah, mendapat syafaat Nabi SAW ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, syukran. Terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan daripada doa-doa itu juga adalah sebagai cita-cita kita. Mudah-mudahan yang baik datang kepada Allah dan kurang lemah datang kelemahan saya. Dan terima kasih sekali lagi pada Ustaz Khalai sudi bersama kita, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan boleh follow Facebook ataupun boleh tengok YouTube ceramah Ustaz Khalai kalau rasa tak puas pada malam ni, insya-Allah. Dan kita niat kalau boleh seboleh-bolehnya kita usaha, kita kejayaan utama kita adalah bila mana kita dapat ikut segala perintah Allah dan tinggal larangan Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan semoga program kita pada malam ni memberikan kesan untuk kita sebagai suntikan untuk kita nak anjarkan paradigma untuk kita terus taat perintah Allah. Mudah-mudahan kita doa supaya Allah jauhkan daripada kita daripada fitnah serta aib di dunia dan di akhirat. Berkat kita bersama dengan Al-Quran, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Kandai dan insya-Allah tuan-tuan puan-puan, terima kasih kami nak ucapkan kepada semua yang telah share, yang telah berjuang. Boleh dikatakan Ustaz sebagai dakwah juga, dakwah bil hal. Betul. Ya, ini juga ada sebagai dakwah, walaupun secara Facebook, secara share itu adalah dakwah dengan syarat kita niat kerana Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan terima kasih lagi sekali kepada semua kerana berkongsi rezeki. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua bersama. Dan insya-Allah kita doakan semoga Ustaz Kandai semoga dipermudahkan untuk berdakwah di mana Ustaz? Di Sudan, insya-Allah. Sudan insya-Allah. Akan pergi berdakwah di sana. Mudah-mudahan Allah jaga Ustaz. Mudah-mudahan banyak kebaikan Allah kurniakan, insya-Allah. Terima kasih lagi. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
seberang, melangkah jurang lebar dan dalam, dengan darah dan keringat, dengan air mata, berpegang pada talinya. Merapatkan saf semangat, jangan goyah. Kota yang telah roboh harus dibina semula atas dasar kebenaran, demi kita, demi waris semua serangan yang datang kita tangkis. Jangan kau gentar pada bayang-bayang sendiri, di sebalik pahit getir kemenangan menanti. Bagaikan burung Phoenix bangkit dari abu, bangkit membina satu keindahan baru. Phoenix bangkit, ke jembatan menuju keseberang, dengan darah keringat dan air mata. Melangkah ke seberang, ke tanah yang dijamkan, dirindukan, demi cinta tiada lain, demi cinta.